Okay, semua dah ada PDF file ni? Kalau dah ada, cikgu mulakan Boleh tolong respon tak? Ada yang tak dapat lagi ke? Okay, cikgu mulakan, okay. Okay, kita belajar topik yang pertama iaitu mengenai mikroorganisma. Okay, bila kita dengar perkataan mikroorganisma, apa itu mikroorganisma? Okay. So, apa sahaja mikroorganisma berbentuk mikro, bermaksud yang kita tidak nampak. Okay. So, bila kita tidak nampak, dia punya apa kita panggil physical size physical dia mestilah kecil. Okay, so mikroorganisma adalah organisma yang berseni, iaitu kalau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai a tiny organism. Okay, which can only be seen through a microscope. Okay, apa kelas-kelas mikroorganisma ni? Okay, classes of mikroorganisma ada berapa? Siapa boleh bagi tahu? Okay, antaranya adalah kulit, bakteria, kemudian protozoa, alga dan juga virus. Okay. Okay. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan flora normal? Okay, sebelum kita belajar mendalam mengenai kelas-kelas mikroorganisma yang cikgu nyatakan tadi, itu pertamanya kulit, kedua bakteria, protozoa, alga dan juga virus. Kita kena tahu apa itu flora normal. Okay. Flora normal ni dia adalah sejenis mikroorganisma juga. Dia adalah sejenis mikroorganisma yang secara semula jadinya terdapat di dalam organisma, termasuklah tubuh badan manusia ataupun haiwan, dan dia tidak menyebabkan penyakit. Okay. Antara flora normal ni yang ada, yang pertamanya adalah di bahagian usus kecil. So ini antara contoh-contoh flora normal yang ada dekat dalam usus kecil. Okay, sila take note sebab akan ada dekat dalam nota yang cikgu share tu, PDF. Okay, kemudian ada dekat bahagian uretra. Okay, dan ini contoh-contoh flora normal. Okay, sejenis mikroorganisma tu. Kemudian di bahagian salur pernafasan dan juga di bahagian kulit. Okey. Apa dia kepentingan flora normal ni? Okay, ada siapa boleh bagi tahu cikgu tak kepentingan flora normal? Kita pergi balik ke PDF. Okay, so cikgu dah explain tadi flora normal ni apa. Okay, flora normal adalah satu mikroorganisma yang terjadi semula jadi di dalam organisma, termasuklah tubuh badan manusia dan juga haiwan. Okay, yang membantu dia tidak menyebabkan penyakit, malah dia membantu untuk melawan penyakit. Okay. Kemudian, seperti yang cikgu tanya tadi, 4 kepentingan flora normal kepada tubuh kesihatan manusia.
So apa kepentingan dia? Okay. Memandangkan dia adalah bahan semula, dia adalah organisma semula jadi dan penting untuk kesihatan manusia. Tapi apa kepentingan dia? So antaranya adalah, okay, gua akan tulis kat sini. Di antaranya adalah mensintesis Okay, antaranya yang pertama adalah mensintesiskan vitamin K dan juga B2. Kemudian apa? Merangsang pembentukan antibody untuk melawan patogen. Okey, patogen ni adalah berlawanan dengan uh, flora normal. Okey, patogen ni adalah seperti virus ataupun yang boleh membawa penyakit lah. Yang ada dalam tubuh badan kita yang boleh membawa kepada penyakit. Okey. Kemudian yang ketiga, okay, dia akan bersaing dengan patogen ini untuk mendapatkan nutrien. Dan yang terakhir, dia menghalang pembentukan okay. So ini yang cikgu explain tadi Belajar di bawah menunjukkan glutan flora normal. Kan cikgu explain ada 4 bahagian yang adanya flora normal. Okay. So tadi dah take note okay, cikgu bagi masa dulu sementara tu. Okay, kita tengok. So ni contoh-contoh lah patogen antaranya virus, bakteria yang ada dalam tubuh badan manusia. Okay. Ini contoh-contoh penyakit lah yang ada. Antaranya diarrhea, sesama, cacar air. Ini semua patogen yang menyebabkan penyakit dalam tubuh badan manusia. So pentingnya flora normal ni adalah untuk menghalang daripada pembentukan patogen ni. Okay. Okay. So
So dekat sini tadi cikgu highlightkan jadi okay, so ini antara flora normal. Okay. Okay, kemudian kita akan pergi kepada class of microorganism. Okay, seperti yang cikgu nyatakan di awal tadi, antara class of microorganism adalah bakteria, alga, virus, apa lagi, kulit dan juga protozoa. Okay, so ini yang pertama, itu bakteria. Okay, bakteria ni bentuk dia seperti coccus. Okay, ni antara bentuk-bentuk dia. Okay, dan kena take note juga saiz dia. Okay, sebentar ya. Cikgu akan tunjukkan. Okay. Ini antara ini, okay, ini adalah mikroorganisma cikgu nyatakan tadi. Kemudian kita tengok dulu, setiap mikroorganisma ni
berbeza bergantung kepada macam mana kita nak tahu bakteria ke, alga ke, ataupun kulat ke, adalah bergantung kepada saiz, rupa bentuk, cara pemakanan ataupun nutrisi dia, habitat dan cara pembiakan dia. Okay. So kita mulakan dengan yang tadi, bakteria. Okay. So bakteria berbentuk seperti ini. Okay. Ini antara contoh dia. Okay. Bentuk dia adalah fokus. Dan saiz dia adalah antara 0.2 ke 10 mikrometer. Okay. Okay. Bagaimana dia punya cara pemakanan ataupun nutrisi. Okay, nutrisi bakteria ni, ini antara bentuk bakteria lah. Berbentuk pilin, okay, yang macam spiralium, berbentuk sfera, bulat-bulat dan sedikit bujur, berbentuk koma, itu kita panggil sebagai Virio, dan berbentuk rod. Okay. Kemudian ciri-ciri dia. Okay. Kita pergi kepada nutrisi dia. Okay. Cara pemakanan dia adalah melalui parasit, saprofit dan autotrofik. Okay. Kemudian habitat. Okay. Bakteria ni banyak ditemui di tempat yang lembap. Okay. Di dalam tanah, di dalam air. Okay. Dan juga ada terdapat pada tumbuhan dan juga haiwan. Okay. Dan cara pembiakan dia adalah melalui konjugasi acid. Okay. Okay. Okay, ini cara pembiakan bakteria lah. Yang cikgu terang tadi adalah secara konjugasi acid. Okay. Ataupun kita kenali sebagai belahan kedua. Okay. Ini cara dia terbentuk. Okay. Ini adalah sel bakteria. Sel bakteria, kemudian dia akan membesar. Okay, dan dia akan membentuk dua jenis nukleus. Okay. Bila dua jenis nukleus ni bergabung, okay, dia dah membesar, dia akan berganda menjadi dua. Okay, dan kita akan lihat perbezaan yang pertama dengan yang kedua ni. Okay, dia sedikit tengah. Okay, dia macam nak membelah. Dan kemudian dia membentuklah dua jenis bakteria yang serupa. Dan cara itulah dia membiak. Okay, banyak. Okay, bermula dengan satu sahaja bakteria. Okay. Kemudian kita pergi ke kita pergi ke virus dulu lah. Ikut pada nota tu. Ini antara contoh virus. Okay, dia berbentuk berudu. Kalau kamu tengok kat sini macam ada kaki dan ada sedikit macam kepala. Okay. Ini kita panggil berbentuk berudu. Okay. Ataupun kita kenali sebagai bacteriophage. Okay. Ada juga satu lagi bentuk, dia bentuk sfera. Okay, bentuk sfera dan tak ada macam kulit rambutan kan. Ini kita panggil poliomyelitis. Okay. Dan ada juga seperti bentuk macam ni yang tajam-tajam dekat luar ni. Contoh dia AIDS. Okay, bentuk dia sfera dan dia ada sejenis macam jarum-jarum lah dekat luar. Dan kemudian satu lagi berbentuk helix. Okay. Okay. Kalau tadi bakteria saiz dia adalah 0.2 mikron ke 10 mikrometer. Tapi untuk virus ni dia adalah lebih kecil daripada itu. Okay. Iaitu lebih kecil daripada 0.5 mikrometer.
Hmm. Okay. Dia sangat-sangat kecil. Okay. So dekat sini mikroorganisma yang paling kecil. Okay. Sebab itulah senang untuk berjangkit. Okay. Sebagai contoh virus yang sekarang ni yang daripada 2019 COVID-19 itu senang untuk berjangkit yang kita sebab dia punya struktur dia, saiz dia adalah yang paling-paling kecil. Okay. Okay. Ini ciri-ciri virus nutrisi dia, dia tidak memerlukan nutrisi dan dia dikelaskan sebagai benda bukan hidup kerana tidak menjalani proses seperti respirasi, pertumbuhan dan perkumuhan. Tidak ada. Okay. Dan habitat dia adalah dia hidup pada sel yang hidup. Okay. Tempat tinggal dia pada sel hidup. Contoh macam kita lah, badan manusia. Contoh yang paling ketara adalah COVID-19. Okay. Senang untuk dihidup dekat dalam badan kita. Okay. So ini bagaimana virus ni membiak. Okay. So mestilah ada perumah untuk dia masuk ke dalam badan kita. Okay. Perumah ni contohlah tubuh badan manusia lah. Okay. Bila dia dah melekat kat perumah seperti sel bakteria dan memasukkan bahan genetik dia, okay. Virus ni dia ada DNA dia. So dia akan masukkan bahan genetik virus ni menggunakan bahan di dalam sel badan, sel perumah untuk dia membiak. Kemudian barulah virus itu akan terbentuk. Dan bila dia terbentuk, dia akan memecahkan sel perumah dan dia akan merebak. Okay. So sel perumah yang telah pecah tu dia akan mati. Okay, macam itulah cara virus merosakkan tubuh badan kita. Okay, kemudian kita akan pergi pada kulat Okay, so ini adalah kulat. Okay, kulat dia dalam bentuk yeast ataupun dalam bentuk muka. Okay, kalau kamu tengok kat sini, yeast ni dia ada dinding sel, dia ada nukleus dan membrane, dia ada sitoplasma, vakuole, tunas. Okay, dia ada bentuk-bentuk dia. Okay, ni muka. Muka ni yang ada terdapat dalam, ni jelas sekali kalau kamu tengok expired, roti yang expired, kamu boleh tengok melalui mikroskop dan kamu akan nampak bentuk dia seperti cendawan. Okay. Okay, ini adalah ciri-ciri kulat. Okay, saiz dia adalah 10 mikrometer ke 100 mikrometer. Okay, nutrisi dia sama, nutrisi dia adalah saprofit, okay, dan juga parasit. Okay. Kemudian habitat dia, okay, dia akan ditemui di tempat yang gelap dan lembap. Okay. So tadi kita dah tahu, mula-mula tadi kita dah tahu bakteria dia akan berada di tempat yang di dalam tanah, di air, dekat udara, dekat tempat yang lembap lah. Dan virus kita tahu dia hanya duduk dekat sel yang hidup. Yang ini kulat dia duduk dekat tempat gelap. Okay. Kemudian cara pembiakan dia adalah melalui
asexual. Okay. Itu pembentukan spora dan juga pertunasan iaitu yeast. Okay. Kemudian kita pergi pada alga. Okay. So alga bentuk dia adalah bentuk bulat. Ini macam kumbang. Kemudian dia bentuk bujur. Okay. Macam phytoplankton. Bentuk berfilamen. Okay. Dan juga bentuk bulat. Okay. Kita boleh salin dekat note Okey, apa itu ciri-ciri alga? Okey, yang cikgu nyatakan dia tadi, bentuk dia bulat, berfilamen dan bujur. Kemudian saiz dia 1 mikron ke 10,000 mikrometer. Okey, nutrisi dia. Okey, nutrisi dia adalah secara autotrofik. Dan cara pembiakan dia adalah belahan dia dua, pembentukan spora dan pengkonjugatan. Okay. Dan seterusnya protozoa. Okay. Protozoa bentuk yang macam ini. Okay. Dia ada nukleus dan dia punya saiz adalah antara 5 mikrometer ke 250 mikrometer. Okey, cara pembiakan protozoa adalah melalui belahan dia dua. Dan pengkonjugatan. Okey. Dan habitat dia berada kebanyakannya di dalam air dan juga tanah. Okey. So daripada kelima-lima jenis mikroorganisma ni, okay, so kita dapat bezakan. Okay, habitat dia alga adalah dekat air, pokok dan tanah. Protozoa air di tanah dan tanah. Kulat berada di tempat yang lembap dan gelap. Bakteria berada di tanah, tumbuhan dan haiwan, manakala virus berada di dalam sel hidup. Okey, pembiakan pula kita tahu bahawa alga dia boleh membiak dengan cara belahan kedua, pengkonjugatan, spora dan fragmentasi. Okey, manakala protozoa hanya dua sahaja cara pembiakan dia, melalui belahan dia dua dan pengkonjugatan. Okey, kulat melalui spora dan juga pertunasan. Okey, yeast kan. Okey, kemudian bakteria dua juga, belahan dia dua dan spora. Okay, manakala virus pembiakan dia adalah melalui sel hidup. Okay. So tengok sini virus dia, cara pemakanan dia adalah parasit. Okay. Okay, sekarang kita akan pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okay. So kita akan pergi semula ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma.
Kan ada okey, antara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma yang pertama adalah temperature ataupun suhu. Okey. Sebagai contoh kulat. Kulat kan perlu tempat yang lembap. Dan suhu dia berbeza. Berbeza antara kulat, alga, virus sangat berbeza. Okey. Kemudian okey, untuk suhu kat sini okey. Untuk suhu 20 ke 45 degree, okey, mikroorganisma membiak dengan cepat. Suhu yang rendah. Okay. Suhu yang terlalu rendah akan menyebabkan mikroorganisma itu menjadi pasif ataupun tidak membiak. Manakala kalau suhu yang terlalu tinggi pula, dia akan mati. So, dia bergantunglah kepada suhu. Okay. So, suhu yang optimum dekat sini adalah 37 degree. Sini adalah 37 degree Celsius. Okay. So, kamu boleh rujuk pada graf dekat sini Okay. Terlalu kurang daripada 37, okay, dia akan menjadi pasif. Apabila terlalu tinggi, suhu yang terlalu tinggi 37 degree, dia akan mati. Okay. Okay, seterusnya adalah, okay, kalau kamu tengok kat sini pH. So, mestilah nilai pH. Okay. Okay, so pertumbuhan mikroorganisma adalah sangat pantas pada pH 7. Okay. Nilai pH terlalu tinggi dan terlalu rendah, mikroorganisma berhenti daripada membiak. Okay. Okay, tadi kalau suhu dia terlalu rendah dia pasif, terlalu tinggi dia mati. Tapi kalau pH, pada pH 7 itu adalah pertumbuhan yang sangat pantas. Tapi bila pH tu terlalu tinggi dan juga terlalu rendah, dia akan menyebabkan mikroorganisma tu berhenti daripada membiak. Okay. Juga boleh rujuk pada graf dekat slide ni, okay, untuk lebih faham lah. Okay, so keyword dia pada graf ni je. Okay. Kurang sangat daripada 7 ataupun lebih sangat daripada 7, mikroorganisma itu tidak akan membiak. Okay. Kalau tadi suhu, kemudian yang kedua adalah nilai pH dan yang ketiga adalah keamatan cahaya. Mikroorganisma yang mempunyai klorofil dia memerlukan cahaya untuk membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okay. So, mikroorganisma yang tidak mempunyai klorofil membesar dan membiak dengan cepat tanpa cahaya. Okay. Kalau mikroorganisma tu dia ada klorofil, dia perlukan cahaya untuk untuk membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tapi kalau mikroorganisma tu dia tak ada klorofil, dia boleh membesar dan membiak dengan cepat tanpa memerlukan cahaya. So ada dua faktor lah dekat sini. Di bawah light intensity ni ada dua jenis faktor. Pertama
mikroorganisma yang ada klorofil, kedua yang tidak ada klorofil. Okay. So yang ada klorofil memang memerlukan cahaya. Okay. Yang seterusnya adalah nutrien. Dia memerlukan nutrisi lah. Okay, pemakanan dia. Okay. Memerlukan nutrisi untuk membekalkan tenaga. Untuk dia terus membesar. Macam tu juga kita. Okay. Kemudian kelembapan. So mikroorganisma memerlukan air ataupun kelembapan untuk hidup. Okay. So di kawasan kering, sel mikroorganisma ini akan kehilangan air dan dia akan menjadi tidak aktif. Okay. Tidak ada pertumbuhan mikroorganisma yang barulah. Air ataupun kita boleh cakapkan kelembapan lah. Okay. Manakala di kawasan kering, dia tidak akan aktif. Okay. So kita akan pergi kepada useful microorganisma ataupun mikroorganisma berfaedah. Okay. So dalam bidang pencernaan, input digestion. Okay. Kita baca dulu . So bahagian pencernaan ni, apa contoh mikroorganisma di dalam bidang pencernaan? Okay, antaranya ada apa? Bakteria. Okay, bakteria. So bakteria apa yang dekat mana yang kegunaan dia? Okay. Sebab dia ada dua kat sini kan, ditemui dalam usus anak-anak untuk menghasilkan enzim ataupun ditemui dalam usus haiwan herbivor untuk menghasilkan enzim selulus untuk mencurnakan selulosa kepada glukosa. Okay. So ini adalah bakteria. Lagi? Satu lagi adalah protozoa. Okay. Okay, kemudian bahagian perubatan. Okay, untuk bakteria. Sebagai contoh, okay, namakan bakteria yang digunakan untuk ubat batuk. Okay. Streptococcus. Streptococcus ataupun streptomycin. Okay. Kulat, apa contoh dia? Penicillin. Okay, penicillin. Okay. Okay, penicillin kat sini. Okay, kemudian dalam perindustrian, apa contoh kulat dia yang kita guna? Okay, untuk buat donat ke, kita guna yeast.
Okay. Yes. Alright. Kemudian ada lagi kita guna bakteria juga untuk dadih, untuk kita kekalkan dia punya ni lah expired date dia kan. Kita guna bakteria. Okay. Okay, kemudian dalam bidang pengolahan sisa ataupun waste processing, okay, kita perlukan antaranya bakteria. Kemudian kita perlukan kulat untuk menguraikan cebisan-cebisan kayu. Okay. Yang ketiga kita perlukan juga serum bakteria. Okay. Okay, serum bakteria seperti apa? Lactobacillus. Lactobacillus. Okay. Kemudian juga digunakan dalam pengolahan loji kumbahan iaitu bakteria, protozoa dan juga kulat. Okay. Untuk penghasilan biodiesel yang digunakan dalam tangki kumbahan untuk kita uraikan bahan kumbahan tu kepada gas metana. So kita juga memerlukan bakteria. Itu sama bakteria. Okey, untuk soalan ini tandakan huruf P untuk penyataan tentang pencegahan dan R untuk rawatan kesihatan. Okey, wanita hamil atau warga emas disarankan untuk mendapatkan suntikan vaksin influenza. P ataupun R. Adakah ia pencegahan ataupun satu rawatan bila kita dengar perkataan vaksin? Pencegahan. Okey, so nombor satu adalah P. Okey, pencegahan. Kemudian segera membawa anak ke hospital jika mereka muntah. Ini adalah pencegahan ataupun rawatan? Dia adalah rawatan. Okey, sebab dia dah berlaku. Okey, kerap membasuh tangan dengan menggunakan air dan sabun. Okey, ini adalah pencegahan. Pencegahan, okey. Dan sentiasa mengamalkan cara hidup sihat adalah pencegahan. Okey, makan ubat mengikut cara yang diberitahu oleh doktor. Itu adalah rawatan ya. Okey, jangan kongsi sapu tangan. Ini adalah pencegahan. Okey, ubat antiviral diberikan kepada orang yang dijangkiti. Okey, yang tadi adalah vaksin. Okey, so dia adalah pencegahan. Ini bila orang tu dah dijangkiti virus, so dia kita panggil sebagai rawatan. So kat sini kita faham bahawa pencegahan itu dilakukan sebelum seseorang itu dijangkiti. Okey, manakala rawatan dilakukan selepas seseorang itu dijangkiti. Okey. So teknik aseptik. Okay. Okay, teknik aseptik adalah amalan dan prosedur untuk mencegah pencemaran daripada patogen. Okay, melibatkan penggunaan ketat dan meminimumkan risiko jangkitan. Okay. Tujuan kita mengamalkan teknik aseptik ni adalah untuk yang pertamanya adalah untuk bebas daripada mikroorganisma. Okay. Apa tadi contoh 5 mikroorganisma tadilah. Okay. Kemudian untuk melindungi
pesakit daripada mendapat jangkitan. Kemudian untuk mencegah patogen tadi, yang cikgu nyatakan 4 kebaikan tadi kan. Patogen. Kan kita mengekalkan strategi peralatan semasa melakukan prosedur. Okey, so jenis dia tadi adalah aseptik. Aseptik perubatan dan juga aseptik pembedahan. Okay. Okay, so kaedah pensterilan adalah, okay, yang pertama adalah haba. Saya boleh bagi tahu apa kaedah-kaedah lain untuk kita sterilize. Autoclave. Lagi? Kita boleh menggunakan sinaran, autoclave tadi, sinaran dan juga bahan kimia. Okay, contoh dia macam apa yang kita guna sekarang ni? Kita selalu bawa sekarang ni. Sanitizer kan. Untuk kita sterilize lah daripada contaminate. Tangan kita kotor ke apa, kita pakai benda tu. So, itu adalah menggunakan bahan kimia. Haba pun boleh. Haba dia akan mati kan, virus-virus ni. Okay, dan juga sinaran. Okay. Autoclave tu kalau penggunaan barang dalam makmal lah. Okay. So ini adalah maklumat teknik aseptik. Okay, antaranya, okay, ini dia mengamalkan dia mencuci tangan. Okay. Semua amalan mengurangkan pertumbuhan, pemindahan dan penyebaran patogen. Okay. Termasuklah mencuci tangan, mandi, membersihkan kawasan, memakai sarung tangan. Okay. Okay, lagi memakai sarung tangan, berpakaian, memakai topeng, okay, penutup rambut dan kasut, membasmi kuman dan penggunaan antiseptik. Okay, yang kita dah cikgu terangkan tadi. Okay. Aseptik pembedahan, okay, ketika surgery lah. Kan dua jenis teknik aseptik. Okay. Yang pertama aseptik perubatan, yang kedua aseptik pembedahan. Okay, aseptik pembedahan ni amalan untuk memastikan kawasan dan alat pembedahan itu bebas daripada semua mikroorganisma. Mikroorganisma bukan patogenik dan patogenik, termasuklah spora dan virus. Okay. Ini kaedah sterilize jugalah alat pembedahan. Ini lebih kepada menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan dan sebagainya. Okay, kemudian yang seterusnya adalah kaedah pensterilan yang digunakan dan contoh. Okay. So tadi ada 3 satu haba, bahan kimia dan juga radiation atau sinaran. So menggunakan haba sama ada apa tadi? Dia yang sebut tadi autoclave kan. So autoclave tu dalam kaedah penggunaan haba. Okay. So yang pertama adalah pendidihan.
Okay, yang kedua adalah melalui autoclave. Okay, so pendidihan ni adalah dia akan didihkan bahan pada suhu 100 ke atas dia akan membunuh mikroorganisma. Okay, yang kita boleh guna untuk kita boleh guna teknik ni bila kita nak cuci botol susu, nak cuci cawan, sudu, kita boleh didihkan bahan-bahan tu. Okay, 100 ke atas rebus lah. Okay, kemudian autoclave. Autoclave ni menstrual bahan dengan steam di bawah tekanan tinggi. Itu suhu dia melebihi 120. Ini biasanya ada dalam makmal. Okay. Okay, contoh autoclave adalah alat pembedahan. Okay. Okay, alat pembedahan boleh barangan kaca dan makmal. Kemudian penggunaan bahan kimia. Okay, penggunaan bahan kimia ni sebagai contoh tadi antiseptik. Okay. Dan juga disinfektan. Okay. Kemudian antara bahan-bahan antiseptik ni, okay, yang kita gunakan antiseptik ni kalau kita nak merawat luka. Okay. Kemudian untuk disinfektan, contoh adalah kita nak cuci cadar, barang-barang macam cadar, bilik. Okay. So bila macam bila kita terkena jangkitan ataupun seseorang tu dia demam, okay, dia guna bilik tu. So bila dia dah sihat, kita akan cucilah bilik tu. Okay, itu kita panggil kaedah disinfektan. Okay. Kemudian kita menggunakan sinaran, okay, sinaran gamma. Okay, yang pertama sinaran gamma dan sinaran ultraungu, iaitu UV, sinaran UV dan sinaran gamma. Okay, sinaran gamma ni guna untuk sterilkan bahan-bahan pembedahan. Okay, manakala sinaran ultraungu kita gunakan untuk mensterilkan udara dalam bilik pembedahan sebab sekeliling pun ada juga mikroorganism yang bahaya. Okay. Okay, ni rawatan penyakit berjangkit. Okay. Rawatan penyakit berjangkit ada apa? Yang pertama kita ada antibiotik. Okay. Kalau kamu ingat kalau kita demam ke apa, doktor akan bagi ubat demam dan juga antibiotik. Okay, itu antara rawatan penyakit berjangkit. Yang kedua antifungal. Antifungal ni kalau tubuh badan kita ada kulat, okay, kita memerlukan ubat tu. Okay, dan yang ketiga adalah antiviral. Okay, bahan yang digunakan untuk merawat jangkitan virus. Okay. So dalam istilah perubatan, penyakit jangkitan paru-paru dikenali sebagai pneumonia. Okay. Kan kalau macam yang terkena virus COVID tu, antaranya dia akan serang bahagian paru-paru. So ada yang akan sesak nafas, itu kita kenali sebagai pneumonia. Jangkitan patogen pada paru-paru yang mengakibatkan terhasilnya carian berlebihan dan menghalang pertukaran gas oksigen pada struktur alveoli, okay, yang ada pada paru-paru.
keadaan ini akan menyebabkan pesakit mengalami sesak nafas. Okay. Dan penyakit jangkitan paru-paru boleh disebabkan oleh virus. Okay. Antara penyakit jangkitan paru-paru yang disebabkan oleh virus ialah sesama dan juga tuberkulosis. Okay. Sesama dan juga coronavirus. Okay. Penyakit tuberkulosis pula disebabkan oleh jangkitan bakteria. Okay. So cikgu stop sampai sini. Nanti kita akan sambung selebihnya untuk next class. Okay. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik. Nama saya Muhammad Abdul Rahman. Boleh panggil Cikgu Naim. InsyaAllah hari ini kita akan tengok InsyaAllah kita akan tengok bab 1 insyaAllah. So, saya rasa semua pernah tengok code virus ini. Okay. Jadi hari ini kita just overview sahaja dan kita buat beberapa latihan yang agak ni sahajalah ya. Apa yang bantu sikit. Kita penting sikit. Okay. Yang kebiasaannya kalau soalan ni dia akan tanya soalan-soalan tu. Alright. So first kali insyaAllah kita hari ni akan tengok virus C. Virus C ialah perubahan. Variation ataupun perubahan. Kita just overview sahaja dulu sikit. Soalan kepala dia. Betul. Bagi ubahan langsung, kita tengok sekali ubahan. Ubahan yang pertama kita nak tengok ialah nama dia ubahan langsung. So tahu ubahan secara terus lah kalau awak nak faham. Dia ubahan langsung.
Bagi ubahan langsung, nilai satu boleh ubah Y bertambah bila nilai boleh ubah X bertambah dengan kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan antara pemboleh ubah itu ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X, N. Okay. Ini kita panggil ubahan lah, hubungan ubahan. Okay. Yang macam ikan saya panggil hubungan. Ikan ni adalah hubungan maksudnya. Tapi untuk hubungan ni kita tak boleh buat apa-apa equation sebenarnya. Tak boleh buat apa-apa macam apa. Tak boleh buat tambah tolak lah. Okay. Jadi kita perlu tukarkan dia kepada persamaan. Okay. Apabila persamaan kita akan tambah K dekat sini. K di mana dengan keadaan N. K N maksudnya atas ni mesti 1, 2, 3, 4. Boleh jadilah. Boleh jadi kuasa, boleh jadi square root. Tak ada masalah. Ataupun ianya boleh. Dan K adalah pemalah. K ni constant dia, pemalah dia. N ni boleh jadi apa-apa. Maksudnya X ni boleh ada kuasa, tak ada masalah. Okay, so bila Y berubah langsung dengan Xn, nilai Y bersama dengan X per X kuasa N bersama dengan K dengan keadaan K dengan sebagai pemalah per kadar. Dan apabila X berubah secara langsung dengan Xn, graf Y melawan Xn ialah satu garis lurus yang berbiasa. So ini adalah graf, berupa bentuk graf apabila kita melihat Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Dia akan straight line. Yang penting dia adalah satu garis lurus daripada asal dia satu garis lurus. Penting. Ubahan tertentu ialah ubahan langsung dengan keadaan satu boleh berubah sebagai hasil darab dua atau lebih memboleh ubah yang lain. Misalnya Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Okay, ini kalau gabungan lah. Tapi kalau gabungan ni kita akan nanti tengok sekali dengan campur nanti, ya. Yang ni lebih kepada satu ni lebih kepada macam nak kenal. Saya rasa awak boleh cuba sendiri apa-apa boleh tanya insyaAllah. Nombor dua ni pun sama juga, dia lebih kepada kita kena pasti mana hubungan dia. Okay. Mana berubah secara langsung. Contoh ni S berubah secara langsung dengan Y ke tak, apabila kita tengok ini sama seperti jawapan, jadi ini adalah perubahan secara langsung. Kalau lain, salah. Salah ni kalau kita pakai graf, salah cuma yang ni. Ni. Bagi yang berikut, ungkapkan M dalam sebutan N. So basically apa yang berlaku ialah kita nak cari dia punya persamaan dia. Dia bagi kita dia punya hubungan, iaitu M berubah secara langsung, katakan nilai M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N dan M 45 apabila N kuasa persamaan dengan 9. So macam mana kita nak cari persamaan dia? Pertama sekali kita tulis dulu. Okay, persamaan dia ialah M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. So M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. Lepas tu tukar kepada persamaan kita akan tambah K dekat situ. Yang dia beritahu kita M45 kalau N9 masukkan sahaja 45 dan 9, kita akan jumpa K dan kita akan dapat jawapannya 15 untuk K. Maka ini adalah persamaan untuk hubungan tadi. Okay. Ubahan tadi. Ini adalah persamaan dia untuk hubungan tadi. Dengan tu cuba cuba selesaikan A, B dan juga C. Cuba beritahu saya punya K. Boleh beritahu K sajalah nanti. Okay.
Alright. So, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N, M berubah berbeza M sama 1/5. Okay. So, A. Sekejap, sekejap, sekejap. Oops. Okay. So, beritahu kita tadi, kalau tengok dalam soalan, boleh cek soalan tadi. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N kalau M adalah 12 dan N adalah 1, 2, 3. So, di situ, terus sekali ini adalah perubahan tak ada apa-apa, jadi kita tukar kepada persamaan. Apabila kita tukar kepada persamaan, kita ingat kita kena tambah pemahaman. Okay. Okay, yang lain tak ada masalah, boleh kekal sahaja. Okay. Ini kira jumpa persamaan dia. Bila jadi macam tu, kita boleh cari dia punya K pada bagi kita dia punya bahan dia. So, M 12 berubah secara langsung dengan K punca kuasa 3 N adalah 1, 2, 3. Jadi dengan tu kita tahu K adalah bersama dengan 12 per punca kuasa 3 1, 2. Yang kita akan dapat jawapan yang tadi. Jawapan yang sepatutnya kita dapat adalah K bersamaan dengan 2/4. Okay. Jangan habis kat sini. Therefore, maka M bersamaan dengan 2/4 per K per kuasa 3. Kuasa 3. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. N. So, ini baru jawapan final. Okay. So, macam tu saja cara untuk awak jawab soalan jenis macam ni. Tulis dalam bentuk pecahan. Boleh tak ada masalah. Kalau pecahan awak sepatutnya berapa? Sekejap. Awak dapat 12/5 kan? So pun boleh, tak ada masalah. 12/5 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Okay, cuma sekejap. Cuma kena tulis betul-betul lah. Dia punya yang dekat bawah, yang 5 tu, dia mesti duduk kat bawah lah. Saya just tunjuk balik dia punya tulisan. Ada beberapa soalan boleh tulis. So, untuk yang jenis macam tu, kalau nak tulis, dia akan dapat 12/5.
Kau boleh tulis macam ni juga. M bersamaan dengan 12/5 punca kuasa 3N. Okay, macam ni boleh atau macam ni pun boleh. 12 punca kuasa 3N. Sekejap. 5. 2 ni boleh. Kalau awak tulis macam ni, saya tak tahulah. Saya rasa tak ada orang tulis tapi saya just tulis je. Saya takut ada orang ada. Macam ni. Ini salah kan? Ini salah. Okey, ini maksud dia lain. So ni salah. Tulis dua ni je. Untuk yang langsung. Okey. So saya bagi jawapan awak untuk nombor 2 dan nombor 3. Soalan okey, tulis soalan B, jawapan dia ialah 1/2. Soalan B. Soalan B ialah 1/2. Sepatutnya. Kalau awak cuba-cuba, pada 1/2. C adalah 88/7. Okey. 88/7. Okey. So ni salah satu cara. Yang ni satu cara lain lagi. Awak baca soalan A dan soalan B. Awak cuba buat soalan A, soalan B. Nanti kita akan check sama-sama macam mana. Okay. Cuba try dulu.
Hello? Okay, fasa 2, lepas tu masukkan sekali. A, X 5/2 dan 2/5, Y 2 point. Maaf tadi saya ada, saya tadi sudah khas sikit. Saya selesaikan. Okay, so kalau kita ada bincang sekali lah macam mana dapat 21.6, saya gunakan K, lepas tu masukkan nilai, lepas tu 14. Oh, okay. So, sebelum kita check sama-sama, kita tengok balik dulu sebenarnya macam mana cara dia. Okay. So, soalan ni dia minta untuk selesaikan masalah berikut lah. Dia berikan Y bagi kita persamaan dia lah. Biasa dia bagi kita dia punya hubungan dia. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan Y bersama dengan 15 kalau X adalah 3. Jadi nilai X kalau Y adalah 4.5 dan X adalah nilai positif. Okay, nama sekali kita cari dulu nilai K macam tadilah. Tak salah cari nilai K, jumpa dia punya persamaan dia. Y bersama dengan 2X kuasa 2. Okay. So masukkan sahaja 3 dan 18. Yang penting kita masukkan 3, 18. Dapat dua jawapan dia. Lepas tu kita baru masukkan 45 dalam Y. Untuk kita cari dia punya X, 1 point. Okay. Basically, untuk kita jumpa K, dalam soalan ni kalau perasan dia bagi kita dua lah. Bagi kita Y bersama dengan 18 apabila X bersama dengan 3. Lepas tu kita cari X kalau Y adalah 4.5. So Y kita ada dua nombor. Ada 4.5, ada 18. Mana satu yang kita kena ambil, cari yang dua-dua ada nombor dia. Okay, macam tadi 18 dan 3 lah. So 18 dan 3, dua-dua ada nombor. Kita baru jumpa dia punya K dia. Lepas tu, sebabkan kita nak cari X dia, kita ambil Y yang dengan X yang kosong. Baru kita jumpa dia punya X. Kita selesaikan dulu soalan lagi. Kita check dengan soalan ni. Dia berikan Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X dan Y bersamaan dengan kuasa 3X dan Y bersamaan dengan 540 apabila X adalah 6. Cari nilai X apabila Y bersamaan dengan 20. Okay. Y berubah secara langsung lebihkan tak ada lebihkan. Aku saya pakai ni lah consider berubah secara langsung Y berubah secara langsung dengan punca dengan kuasa 3X. Okey, dengan kuasa 3X. X kuasa 3. Kita Y berubah dengan X kuasa 3. Begitu kita Y bersama dengan 540 apabila X bersama dengan 6. Dan begitu dan dia tanya kita berapa nilai X kalau Y bersamaan dengan 20 X. Soalan dia. Alright. So, first kali kita tukarkan ni kepada persamaan akan jadi Y bersamaan dengan K X kuasa 3. Dan ingat kita cari yang kawan dia ada dua-dua. Untuk cari K, kita cari yang kawan dia dulu. So Y masukkan ke Y yang 540 bersama dengan K
X adalah 6 kuasa 3. Ini bermaksud K bersama dengan 540 per 6 kuasa 3. Dan kita akan dapat K, jawapan dia ialah lima per 2. Okay. 5 per 2 atau 2 per 5. 2.5 maaf. 5 per 2 atau 2.5. Itu K. Tapi dia tak suruh kita cari K. Okay. Jadi persamaan dia, therefore, persamaan dia ialah Y berubah secara langsung dengan 2/5 X kuasa 3. Besok kita cari X, dia bagi kita 12. Y adalah 20. Jadi Y adalah 20 bersamaan dengan 2/5